kena sabar, baru Allah bersama dengan kita, baru Allah boleh tolong kita. Kalau kita tak sabar, kita nak cepat balik, nak gopoh, kita tak boleh nak tunggu sekejap, Allah tak akan sama dengan kita. Ayat Imam dah baca jelas, kita kena sabar. Tuan-tuan yang mulia, kalau Nabi kata orang beriman duduk dalam masjid seperti ikan dalam air, orang munafik duduk dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Kita letaklah diri kita sama ada dalam air atau dalam sangkar. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak jadi orang beriman, ini air sebenarnya, luar sana bukan. Tapi kalau kita tak betul tulen iman, maka ini sangkar. Kita gelisah, kita tak boleh nak buat apa. Kita kerja nak keluar, nak balik. Bukan buat apa pun kat rumah. Bukan kita balik buat ibadat lagi. Kita balik habis sangat, kita menonton, kita makan, kita bersembang, dan segalanya kosong. Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya zaman tarawih ini telah bermula pada tahun 13 Hijrah, zaman Sayyidina Umar. Sampai hari ini di Masjid Nabawi tak pernah berganjak daripada tarawih sampai hari ini, dan di Masjidil Haram di Mekah sampai hari ini. Walaupun pemerintahan yang telah datang, pergi dan datang, silih ganti, bertukar ganti, tapi solat tarawih tak pernah pun berubah. Tuan-tuan yang mulia, saya mengajak kita minta doa pada Allah. Kita minta Allah merahmati setiap kita, supaya kita ni jangan jadi manusia yang degil, yang tak boleh masuk dalam, tak boleh terima. Kita nak supaya rahmat ni musim 10 musim rahmat, rahmat meliputi kita, sehingga membuatkan kita dapat melakukan ibadat dengan sempurna. Bila lagi kita nak buat ibadat? Tuan-tuan cuba tanya, nak buat 20 bila lagi? Kalau bulan Ramadan tak boleh buat 20 rakaat, jangan cakaplah bulan lain langsung tak akan boleh buat. Bulan Ramadan lah. Kalau tuan-tuan buat 8, tuan-tuan nanti di akhirat kelak akan rasa kesal. Masa tu tuan-tuan tak boleh salahkan siapa. Tak boleh kata celaka dia, tak ada dah. Kita kata celaka betul aku ni, dulu dah diberitahu aku tak dengar, buat tak peduli je. Maka kita akan mengutuk dan mencela diri kita sendiri. Tuan-tuan yang mulia, Ramadan ni dia akan pergi dengan laju, sekejap aja. Tambah malam ni dah kita masuk malam ketiga. Kalau tengok anak bulan malam keempat sebenarnya. Tapi tak apa, kita selalunya nak puasa tak nampak. Nak nampak tu di bila raya nanti nampaklah anak bulan. Ala kulli hal, tuan-tuan, kita minta rahmat. Siapa kita? Semua kita sama. Kalau tak dengan rahmat Allah, tuan-tuan, kita tak boleh pijak masjid ni, kita tak boleh pijak tempat solat ini. Kalau tak dengan rahmat Allah, mungkin masa ni ada di antara kita di padang golf, mungkin ada masa ni di kelab-kelab, mungkin ada masa ni di tepi-tepi jalan, mungkin di hospital, merata tempat. Tapi rahmat Allah, Allah bawa kita datang ke masjid. Allah kasih kita, tuan-tuan, Allah kasih kita, dia bagi kita datang. Ini bukan suatu kuasa kita, bukan kekuatan kita, bukan kelebihan kita, hanya rahmat Allah pada kita. Allah bawa kita datang. Kita mintalah rahmat pada Allah. Di 10 musim ni musim rahmat. Kita minta supaya Allah buka kita, lapangkan dada kita, kita dapat buat tarawih. Zaman dulu, tuan-tuan, tarawih, kalau kita tengok zaman Imam Malik, orang buat tarawih dia di Mekah, dia buat 4 rakaat. Sehingga orang dia kata tak boleh ni berhenti dengan ceramah ni, macam satu pula terganggu ibadat. Dulu, zaman Imam Malik di Mekah buat 4 rakaat. Mereka akan berhenti, mereka akan buat tawaf 7 pusingan. Kemudian sambung lagi 4. Berhenti buat tawaf pula. Sambung lagi 4. 4 rakaat sampai cukup 20, 4 kali tawaf. Itu dulu. Kerana tarawih ini, makna dia tarawih. Tarawih itu makna rehat, bukan pecut, bukan laju. Rehat, kita buat sambil rehat. Saya rasa imam baca cukup elok lah, tak banyak sangat beban, taklah pendek sangat.
Saya pernah saya di Pakistan dulu, saya dengan musim panas, masa kita keluar jemaah, kita nak buat, orang Pakistan dia punya sembahyang tarawih panjang. Jadi saya ajak kawan-kawan kita buat sendiri. Senang sebab orang Malaysia pengalaman baca alam tarakai qul huwallah, alam tarakai qul huwallah, saya buat sendiri. Jadi rupa-rupanya ada Arab ikut saya. Oh, banyak dia orang ikut. Saya baca rakaat pertama alam tarakai, kedua qul huwallah, rakaat kedua pula nanti saya akan baca li ila fi quraisyin qul huwallah, macam itulah. Malam besok dan tepuk bau, jom kita buat tarawih lagi. Dia suka pendek. Sampai malam ketiga saya kata takkan saya yang nak jadi imam. Saya suruh Arab jadi imam, hantar pula jadi imam. Dia pun naik jadi imam, kita makmum. Allahu akbar. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Allahu akbar. Dua ayat dia habis. Amma tak habis, 20 rakaat selesai. Lagi malap, lampu dia langsung tak menyala. Jadi tuan-tuan yang mulia, cuba kita tanya balik. Alhamdulillah, saya rasa kalau tuan-tuan tak puas hati dengan imam, tak tahulah. Imam baca cukup steady, tak panjang sangat. Kalau satu juzuk memang kelang kabut. Alhamdulillah, tuan-tuan jangan berganjak. Buat 20. Imam Malik cemburu dengan orang Mekah. Dia buat 4 tawaf. Imam Malik tambah, setiap sana tawaf, sini 4 rakaat. Sana tawaf, sini 4 rakaat. 4 kali 4 rakaat, 16 campur 20, 36 rakaat. Itu mazhab Maliki, 36 rakaat. Kita tak adalah kita nak buat tambah-tambah, kita tambah sikit je, ceramah sikit untuk ingatkan kita semua. Kita sambung balik, bukan putus. Sebenarnya ceramah ni cantik, untuk memberikan kita perangsangan, untuk memberikan kita kesedaran. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita tak buat 20, bila nak buat? Kita tak tentu hidup kita ni bila nak mati. Mungkin malam ni langkah keluar mati. Bila nak buat 20? Kita boleh tanya diri kita sendiri. Kerana kita masing-masing akan bawa diri kita masuk kubur. Datang kita seorang, kita balik seorang. Sebab itu tuan-tuan jangan berganjak. Surau dah banyak dah. Dah semua ni, air ni tuan-tuan ni. Ni bukan sangka ni. Ni air. Siapa keluar, dia burung lah tu. Tuan-tuan jangan keluar. Duduk dalam air elok-elok, tenang buat 20. 20 ni mula daripada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar siapa dia? Sayyidina Umar ni di awal sebelum Islam dia pernah nak bunuh Nabi. Dia sampai peringkat nak bunuh Nabi. Tapi bila dia masuk Islam, dia telah buat terbaik sekali dalam Islam, sehingga Allah meletakkan dia nombor 2 selepas Sayyidina Abu Bakar. Dia ni pernah Nabi kata, wahai Umar, bila dia minta izin nak pergi umrah, Nabi kata, wahai Umar, jangan lupa doakan saya dalam doa kamu. Menangis Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar, orang yang mana Nabi kata kalau dia lalu situ satu lorong, syaitan akan ambil lorong lain untuk lalu nak pergi tempat yang sama. Begitu sekali syaitan takut dengan Umar. Dengar kebakaran berlaku, Umar minta satu kertas, dia tulis situ je, nah bagi dekat api. Pergi letak, terpadam terus api. Itu Umar. Berapa dia buat tarawih? 20 rakaat. Jadi kita kenapa tak boleh buat 20? Kenapa kita degil? Apa masalah kita? Nak ke mana? Besok baru kita nak pergi kerja. Ni bukan malam Jumaat, hujan tak turun. Jadi sabarlah. Kita buat 20. Tuan-tuan jangan lari. Untung siapa? Untung kita. Tiap-tiap kita untung. Bila kita menghadap Allah, subhanallah, kita rasa. Sebab itu Nabi kata apa? Lau ya'lamul ibad ma Ramadan latamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau manusia ni tahu apa sebenarnya Ramadan, menjadi satu cita-cita, menjadi satu harapan untuk kita melihat kelanjutan Ramadan ini sampai sebulan, sampai setahun. Bukan sebulan, setahun. Kalau kita tahu siang kita nak puasa, malam kita nak buat tarawih. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan yang mulia, saya nasihatkan. Dan di antara adab dia, pastikan maghrib tadi kita datang berjemaah. Antara maghrib dengan isyak, pastikan tuan-tuan mandi. Nabi mandi tiap-tiap malam. Ini dalam hadis, Nabi mandi tiap-tiap malam. Kerana bila mandi ni, dia akan suasana dia lain. Ngantuk hilang, bau-bau semua hilang, dan kita lebih cergas, lebih buat ibadat. Ni suasana malaikat. Kita tak dapat, tapi memang hadis Nabi mengatakan malaikat bertindal-tindal sampai ke aras. Khas datang untuk ibadat tarawih. Dan kita buat isyak, qabliyah, ba'diyah dan isyak
kemudian tarawih kita 20. Kita buat witir 3, kalau boleh sambung sampai 11. Dan nak dapat yang penting qiyam sebenarnya, bukan qiyam yang kita buat lewat malam tu. Ni tarawih ni qiyam. Ini yang dimaksud dengan hadis yang dikatakan qiyamul lail. Man qama ramadhana wa qamahu man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kana ka'an waladathu ummuh aw kama qala alaihi salatu wassalam. Baginda bersabda, barang siapa berpuasa dan melakukan qiyam. Ulama kata qiyam di sini tarawih. Puasa dan qiyam dengan iman dan ihtisab, Allah ampun dosa kita yang telah lalu. Kalau tuan-tuan sekian 60 tahun tak tahu berapa berjela, berapa banyak gerabak tak muat nak letak dosa. Tambah pula kalau kita pencet kerja dulu macam-macam hal, rasuah tak rasuah sana sini, sekarang dah sedar, tak tahu dosa kita. Mudah-mudahan dengan tarawih Allah padam. Satu hadis lagi sebut, kita ni dijadikan seperti bayi yang baru dilahirkan. Allahu Akbar tuan-tuan, bukan banyak hari pun, dua malam dah lepas. Ini malam ketiga, tinggal berapa malam lagi? 27 malam ataupun 26 malam, habislah. Jadi apa lagi kita nak buat? Jangan berganjak tuan-tuan, jangan lari, jangan keluar, buat sampai habis dengan penuh tenang. Minta pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, rahmatmu 10 pertama. Dengan rahmat Allah ampunkan kita. 10 kedua, maghfirah. Dengan keampunan Allah bebaskan kita daripada neraka. 10 ketiga. Kalau Allah jemput kita ketika itu, kita dah bersedia dah untuk pergi. Tapi kalau main dengan 8 duk cabut keluar ni, tak boleh. Tak dapat. Kita tak dapat sempurna tuan-tuan. Tak dapat nak lengkapkan diri kita. Baju tak lengkap, tak pakai. Makan tak siap, masak tak makan. Jadi lengkapkan ibadat kita. 20 rakaat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali cuma Maliki dia tambah 36. Kita buat Syafi'i. Tuan-tuan yang berganjak, tak kerana siapa? Hanya kerana Allah. Tiap-tiap malam daripada malam ni tuan-tuan pujuk hati. Cakap sikit dengan hati. Kita tengking sikit hati kita ni. Yang selama ni kita tunduk ikut nafsu kita. Nafsu kata susahlah, beratlah, panjanglah, macam-macam karenah. Kita tekan, kita lawan semua. Maka kita pujuk untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah tengok kita dengan inayahnya pada kita, dia rahmati kita, kita dapat buat ibadat dengan sempurna. Mudah-mudahan kita balik nanti, jangan terus balik buka asro, buka TV, balik nanti bawa anak isteri, baca Quran sikit, berzikir sikit. Lepas tu barulah kita nak rehat dan kita boleh bangun malam. Buatlah ibadat. Kalau macam ni kita buat sepanjang malam tuan-tuan, garanti kita jadi ahli Lailatul Qadar. Walaupun kita tak tengok apa kejadian di langit sana, bintang ke, apa kilauan ke, tengok tak ada pokok pun menyembah bumi, tak payah nampak apa pun tak apa. Yang penting kita beginilah keadaan kita sampai akhir. Kita digarantikan mendapat ahli Lailatul Qadar. Tuan-tuan berdoa minta kepada Allah. Nabi suruh kita minta apa? Minta keredaan Allah dan syurga. Minta jauh daripada kemurkaan Allah dan neraka. Jauhkan daripada neraka. Minta juga untuk ibu bapa kita, untuk kaum keluarga kita, untuk sahabat handai kita, dan untuk semua umat. Jadi saya rasa cukup sampai di sini untuk peringatan saya, diri saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah imam akan teruskan bacaan dia, menarik, dan kita teruskan penghayatan kita sehingga sempurna solat kita. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, kita akan letak tabung di belakang. Tuan-tuan bagi sikit sumbangan ikhlas untuk madrasah saya. Kerana sebenarnya Syekh Yaman datang, tapi saya tengok dia uzur. Lagipun ada 35 ustaz-ustaz daripada Brunei ada, daripada Vietnam, Kemboja, Thailand, Sri Lanka, yang Mesir pun ada, Rusia pun ada, sedang belajar di madrasah saya di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dan ustaz-ustaz ni kita dah uruskan tiket mereka datang. Dan mereka ni kurang-kurang ada duit sikit, duit poket. Saya minta rayu daripada tuan-tuan sumbangan sikit sebanyak untuk kita bagi ustaz-ustaz dan bagi pada pelajar-pelajar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan, infak kita RM1 dia macam RM10. Segala-galanya berganda ke 10 dan akan naik sampai 70 sampai 700 terpulang atas keinayah Allah pada kita, tahap kemampuan dan usaha kita. Jadi kita ada sujadah nanti di belakang, tuan-tuan bagilah sumbangan apa yang patut. Jadi sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.